Kita percaya logo tersebut boleh mendatangkan kelebihan-kelebihan tertentu, nanti akan jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seminggu dua ni kecoh tentang isu replika capal yang diletakkan dekat sebuah mihrab di sebuah surau di negeri Perak, dan isu ni ditegur oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Malah Mufti Perak dah keluarkan kenyataan rasmi mengarahkan agar replika itu dipindahkan ke tempat lain atas dasar sadduz zara'i', iaitu menutup pintu mudarat, dibimbangi kalau dengan tindakan sebegitu diletakkan replika capal di ruangan mihrab boleh membawa kepada tindakan-tindakan yang haram di sisi agama. Dan alang-alang kita dah mula mendengar, malah mula bercakap tentang isu capal. Bramin dulu ada share satu video berkongsi sedikit ilmu tentang capal. So mari kita tengok sejauh manakah kita boleh bertabarruk ataupun mengambil keberkatan daripada logo capal dan juga kepalsuan ataupun kesahihan kisah capal. Jom kita tengok. Bagi yang tak tahu apa itu tabarruk, tabarruk adalah kita mengambil berkat kepada apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa itu adalah barang-barang, kesan-kesan yang pernah menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab disebut sebagai tabarruk bi atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil keberkatan kepada apa yang ditinggalkan, benda yang pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak? Ada dalil ataupun tidak? Sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Ada banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan bahawa tabarruk ni boleh. Antaranya kisah Anas bin Malik yang menjaga selipan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berbangga dan mengambil keberkatan kepada selipar ataupun capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menceritakan tentang Ummu Salamah. Dia menyimpan rambut Nabi di dalam satu bekas fiddah, bekas perak, dan kalau ada orang sakit, dia akan celup rambut tersebut, diminum oleh orang yang sakit, boleh menyembuhkan orang sakit tersebut. Dan benda ni diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ada banyak kisah-kisah yang sahih berdasarkan hadis Nabi SAW tentang para sahabat diambil peluh Nabi, malah kesan wuduk Nabi, air liur Nabi, dan mereka bertabarruk dengannya. So bila ada hadis yang sahih, maknanya ada dalil. Jadi tabarruk ni memang sabit kepada Nabi SAW. Jadi kita kena clear, kita bertabarruk dengan apa yang pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju Nabi, selipar Nabi, serban Nabi, kain Nabi, dan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu yang logo capal Nabi tu boleh ke tak? Sebelum Bramin jawab yang tu, kenapa para ulama, malah mantan Mufti Wilayah Persekutuan yang sekarang ni Menteri Agama, yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia ada tulis panjang lebar tentang tabarruk ini. Dan Bramin nak share dengan anda semua, kenapa ada sedikit masalah tentang kita nak identify barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk capal. Ada sekurang-kurangnya 6 sebab. Pertama sekali, Nabi setelah wafat tidak meninggalkan banyak benda. Di dalam Sahih Bukhari ada sebut, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dirhaman wa dinaran wala 'abdan wa amatan illa baghlah wa silah wa ardan ja'ala sadaqah. Maksudnya, bila Nabi Muhammad SAW wafat, baginda tak tinggalkan dirham, tak tinggalkan dinar, maknanya duit lah, harta lah, tak tinggalkan hamba lelaki maupun perempuan, kecuali beberapa benda je. Pertama, seekor bagal. Kedua, senjata ataupun pedang Nabi, dan juga tanah yang disedekahkan. Itu je. Sebab kedua, banyak barang peninggalan Nabi hilang. Antaranya cincin Nabi SAW yang ada ditulis kat situ Muhammad Rasulullah SAW. Cincin tu dipakai oleh Saidina Abu Bakar, kemudian lepas tu dipakai oleh Saidina Umar, kemudian dipakai oleh Saidina Osman. Tapi pada zaman Saidina Osman, selepas 6 tahun pemerintahan beliau, cincin tu terjatuh di dalam satu telaga, nama dia Bi'ru Aris. Ini qalas. Itu yang pelik, tiba-tiba sekarang ni ada orang jumpa dan mendakwa itu cincin Nabi. Dan jumpa kat telaga tu kot, wallahualam. Dan yang ketiga, para sahabat yang memang ada dan menyimpan barang-barang peninggalan Nabi, mereka siap-siap wasiat dah, kalau mereka mati maka ditanamkan bersama dengan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad. Dan yang keempat, menurut Ibnu Katsir, banyak barang-barang Nabi hilang, terutama sekali sewaktu peperangan. Antaranya sewaktu di akhir zaman pemerintahan Abbasiyah, apabila tentera Tatar menyerang Baghdad. Menurut Ibnu Katsir, di dalam peperangan ini banyak sangat barang-barang Nabi yang hilang. Yang paling utama adalah burdah Nabi, pakaian Nabi, jubah Nabi,
kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nombor 5 yang menjadi masalah, kenapa ramai orang berdebat soal barang peninggalan Nabi yang kita nampak sekarang, rata-rata ada di Turki, ada di India, malah ada di Malaysia. Mereka tidak ada dalil, tidak ada bukti yang menyatakan betul ke benda tu barang Nabi. Saya dah sebut ada 4 sebab tadi kenapa barang Nabi banyak hilang. Tiba-tiba ada kat situ, ada kat sini, ada kat merata-rata. Dan tak dinafikan di luar sana ada penunggang agama yang mendakwa barang tu, barang ni adalah peninggalan Nabi. Dia boleh buat duit kau-kau dengan perkara tersebut. Minta jauh lah, na'uzubillah. Dan viral ada seorang ustaz, which is with due respect, I beg to differ, yang menceritakan tentang kisah Isra' dan Mi'raj bila Nabi ke langit, yang menyatakan keistimewaan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ni rupanya dah lama dibincangkan, antaranya oleh Al-Laknawi dalam kitabnya Al-Athar Al-Marfu'ah fi Akhbar Mawdu'ah. Dia sebut dalam kitab tu kisah memuliakan capal Nabi SAW adalah palsu. Dan disebut oleh Maqarri Al-Maliki, seorang ulama Mesir, malah pernah menjadi qadi di Morocco. Dia ada tulis dalam kitabnya Fathul Muta'al fi Madkhair An-Ni'al. Dan juga seorang ulama hadis dari Iraq, iaitu Al-Allamah Radi'ad-Din Al-Qazwin. Dan disebut juga oleh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani, seorang ulama dari Azhar, disebut di dalam Syarah Al-Mawahib Al-Laduniyah bahawa semua kisah itu hazihil qissah mawdu'ah bitamamiha. Mereka kata ini adalah kisah yang palsu keseluruhannya. Dan mereka mengkritik dahsyat tentang periwayatan yang tidak sahih dan palsu ini dengan mengatakan qabbahallahu wadi'aha walam yathbut fi riwayatin min riwayatin mi'rajin nabawi. Dia kata apa? Maka huduhkanlah mereka yang menceritakan kisah yang palsu ini, sebab kisah yang tidak sabit kepada mana-mana hadis, mana-mana riwayat yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kita bertabaruk dengan apa-apa yang pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk capal Nabi yang ori tadi, yang banyak diceritakan, termasuklah dalam Syama'il Muhammadiyah disusun oleh Imam Tirmizi. Bukan logo, bukan gambar dan sebagainya. Sebab dibimbangi kalaulah kita beriktikad, kita percaya logo tersebut boleh mendatangkan kelebihan-kelebihan tertentu, nanti akan jadi satu amalan azimat yang sifatnya khurafat, yang akhirnya kita terjerumus ke lembah syirik. Na'udzubillah. Habis tu macam mana? Apalah kiranya dalam kita menyambut Maulidur Rasul, bukan Maulidur Rasul sahaja kita mencintai Nabi, tetapi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekiranya kita mencintai Allah, maka ikutlah Allah, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak ikut Nabi? Kita belajar hadis Nabi, kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kadang-kadang kita bertawassul dengan yang bukan-bukan. Maka bermula hari ini kita belajar Sahih Bukhari, kita belajar Sahih Muslim, kita belajar Riyadhus Salihin, kita belajar Matan Arba'in, masjid-masjid, ada ramai ustaz-ustaz yang ada ilmu tentang hadis. Dan percayalah, makin banyak kita belajar hadis, makin banyak kita kenal Nabi, makin kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, salah ke nak pakai logo capal? Tak salah, tak ada hal. Pakailah logo Kaabah ke, logo masjid ke, selagi tak bercanggah dengan agama, silakan. Yang penting tabaruk kita adalah pada apa-apa yang pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau datang satu benda tu yang didakwa itu adalah peninggalan Nabi, pastikan dia betul-betul ada bukti itu adalah barang Nabi. Kalau tak ada bukti, baik kita tinggalkan yang was-was dan ragu-ragu, kita belajar dan dekati mana yang betul-betul sahih. Apa dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat salah satu pesan Nabi dalam khutbah akhir baginda, ada banyak riwayat, ada banyak lafaz, antaranya taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Bila Nabi Muhammad SAW pergi, baginda tidak meninggalkan apa-apa melainkan dua perkara. Kalau kita berpegang teguh pada dua perkara tersebut, kita tak akan sesat sampai bila-bila. Itulah kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni, bila kita bawa hujah, kita bawa dalil, kita bawa fakta, dia tak balas dengan hujah, dia melabel Wahabi. Kata dah kan?